Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita akan fokus kepada sketch displacement against time, velocity against time, acceleration against time graph. Dan kita akan interpret setiap graph tu dan determine distance traveled, displacement, velocity dan acceleration from appropriate graphs lah. So basically kita akan belajar displacement time graph, velocity time graph dan acceleration time graph. Sebelum kita proceed, dalam video sebelum ni saya ada kurang explain sedikit pasal gambar yang ni daripada nota ni. So sebenarnya ini adalah macam mana kamu nak kira average velocity ni, average acceleration ni, daripada contoh ni lah. Okay, kamu boleh tengok kat sini. Sekejap Okay, kita tahu acceleration adalah change of velocity divided by time interval. So kalau kamu tengok kat gambar ni, AX sama 0, AX sama 0.2, AX sama negatif 0.2. Macam mana kita boleh dapat benda-benda ni? A sama 0, A sama 0.2, A sama negatif 0.2. So ini adalah aplikasi daripada formula yang ni lah, change in velocity divided by time interval. Contohnya kita ambil dua point sini ya, point A dan point B. Point A dan point B. Yang ini dan yang ni lah. Okay, untuk AX ni kita tahu untuk A yang first ni, A sama dengan V2 tolak V1. So V2 kat sini adalah yang V2 1.0 meter per second minus V1 tolak 1 meter per second divide by 1 saat tolak 1 saat. 1 tolak 0. So 1 tolak 1 0, 0 bagi 1 dapatlah 0 ms negatif 2. Satu kat sini kita dapat 0 meter per second square. So kalau velocity dia adalah constant velocity, kamu tengok kat sini, setiap instantaneous velocity dia adalah sama, bermaksud dia constant velocity. Bila constant velocity, acceleration mesti sama dengan 0. Yang ni ada pentingnya untuk graf kamu akan belajar nanti. Kita tengok yang kedua ni pula. A dia sama dengan, so V2 dia 1.2, V1 dia 1 tolak 1 per dengan T2 dia adalah 1 tolak dengan 0, dapatlah 1.2 tolak 1 dapatlah 0.2 divide by 1 dapatlah 0.2 ms negatif 2. Meter per second square. Okay, itu yang kita dapat yang ni. Samalah macam yang ketiga ni, 1.8 tolak 2 bagi dengan 1 tolak 0. Okay, sekarang itu mengenai yang ni. So sekarang ni kita nak tengok kepada graph. So kamu akan belajar mengenai displacement time graph, velocity time graph dan acceleration time graph. So first kita nak tahu macam mana nak sketch ni, sketch displacement time graph. Kita ada tiga ya, displacement time graph, ST, displacement time graph, velocity, VT, dan yang terakhir adalah AT. Displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph. So bila kamu nak sketch, kamu kena pastikan kamu ada paksi Y dan paksi X yang betul. ST bermaksud S against T, VT bermaksud V against T, V against T, AT adalah A against. Okay, label your axis. Lepas tu baru kamu letak unit. So unit contoh displacement, contoh unit dia adalah meter.
time contoh unit dia adalah seconds. Velocity meter per second. Meter per second. Time second. Acceleration meter per second squared. Time second. Okay, ini contoh lah. Dia boleh je keluar unit untuk SD ni sentimeter, millisecond, kilometer per hour, kilometer per hour squared. Okay, dia depends kepada soalan. Okay, so bila kamu dapat soalan, kamu kena hati-hati dengan dia punya unit tu. Okay, so seterusnya apa yang kamu kena tahu adalah apa yang diwakilkan oleh gradient bagi setiap graf ni. Gradient okay, gradient kita tahu M, simbol dia M adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang ni kamu dah belajar dalam koordinat matematik. Okay, so gradient untuk displacement against time gradient, dia akan mewakili velocity. Untuk velocity against time, gradient dia akan represent acceleration. Okay, kenapa yang ni velocity? Kita tahu Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. So Y dia adalah meter, X dia adalah saat. So meter per saat. So velocity lah tu unit untuk velocity. Untuk velocity against time, so Y dia adalah meter per second. So meter per second bagi dengan second. Meter per second bagi dengan second. Meter per second squared. So meter per second squared adalah unit untuk acceleration. Okay, so untuk gradient acceleration against time tak ada kamu tak perlu tahu. Okay, itu untuk gradient. Seterusnya kita ada area under graph. Macam mana nak alihkan benda ni? Area under graph. Okay, untuk area under the graph, untuk displacement acceleration against time, area under the graph adalah mewakili velocity. Untuk velocity against time represent displacement lah. Untuk displacement against time tak ada So macam mana kita dapat ni tadi? So area under the graph bermaksud Y darab dengan X dia. Nanti kita tengok contoh dia. So Y bila darab dengan X, meter per second squared darab dengan second, dia akan cancel. Kita yang ni contoh meter per second squared darab dengan second. So kita akan cancel. So dapatlah meter per second. So meter per second adalah unit untuk velocity. Yang ni pula meter per second darab dengan second, Y darab X, potong-potong. So dapatlah meter, which is unit untuk displacement. Yang ni kita akan tengok contoh dia nanti. Okay, ini kepada sini, displacement time graph. So dia ada banyak bentuk
Dan untuk silibus kamu, acceleration adalah constant. So sama ada acceleration kamu adalah kosong ataupun ada nilai. Okay, so dia ada banyak graf. Contoh kita tengok yang ni. Saya explain satu-satu lah yang ada dalam graf ni, yang ada dalam nota ni. So untuk yang ni, gradient dia adalah constant. Kenapa? Kalau kamu tengok kat sini, dia adalah satu garis lurus. Okay. So katalah kita nak kira gradient dekat first 2 seconds ni. Okay, first 2 seconds ni, this is your y2, x2, y2. This is your x1, y1. So dia punya gradient m sama dengan y2 dia adalah ni 2. Y2 tolak y1 dia adalah kosong per x2 dia adalah 2, y1 dia adalah kosong. So 2 tolak kosong 2, 2 tolak kosong 2 per 2 dapat 1 meter per second. Sebab tu daripada kosong pergi ke 2, kosong pergi 2 saat, velocity dia adalah 1. Okay, itu contoh. And then kalau kamu buat daripada 2 pergi ke 4, kamu akan dapat juga velocity yang sama. Saya tunjuk contoh ya. So katalah yang ni ya, y2 x2 y1 y1 x1. So y2 kamu adalah 4. Kita ada gradient, equation gradient y2 tolak y1 per x2 tolak x1 So y2 dia adalah 4, y1 dia adalah 2, x2 dia adalah 4, x1 dia adalah 2. So 4 tolak 2 2, 4 tolak 2 2 per 2 dapatlah 1 meter per second. So again daripada 2 saat pergi ke 4 saat, dia adalah velocity adalah meter per 1 meter per second. Okay, itu yang kita apply gradient ini gradient Vx against t mewakili velocity. Kita nak tukarkan displacement time pergi ke velocity time, kita kena kira gradient dekat setiap satu point tu, baru kamu dapat velocity against time. Okay, daripada velocity against time, kamu nak sketch acceleration against time, kamu kena kira gradient juga. So contohlah, kita nak sketch gradient acceleration time ni daripada graph velocity time ni. So kita nak tengok so ini semua satu garis yang lurus. Kamu boleh pilih 0 sampai 2 ataupun 0 sampai 4 lah. Saya pilih 0 sampai 4 terus. So gradient kita ada formula ni, y2 tolak y1. So m sama dengan, saya pilih point sini sebagai y2 x2, x2 y2, sini sebagai x1 y1, x2 y2 x1 y1. So y2 dia adalah 1, sini y 1 tolak x1 y1 dia pun adalah 1, x2 dia adalah 4, x1 dia adalah 0. 1 tolak 1 0, 0 bagi 4 dapat 0 m s negatif 2. Sebab tu daripada acceleration ni kita boleh tengok 0 sampai 4 saat acceleration dia adalah 0. Okay. Jadi itu macam mana kamu nak tukar graph graph velocity against time kepada graph acceleration against time. So yang seterusnya pun sama juga. Biasanya kita nak tukarkan
kamu nak tukarkan graf tu, kamu mesti ambil 2 point yang berbeza lah untuk kira dia punya gradient, dan kamu sketch kepada gambar, sketch pada graf yang lain. Okay. So kamu boleh tengok kat sini. Ni contoh yang kedua. Motion yang tadi, motion with constant velocity ya. So bila constant velocity, acceleration adalah kosong. Sekarang ni motion with constant acceleration. Motion with constant deceleration. Ada beza ya, acceleration dengan deceleration. So acceleration bermaksud gradient dia, untuk x against time dia, gradient dia akan meningkat. Dan untuk x against time, untuk deceleration, gradient dia makin menurun. Macam mana kamu nak tengok gradient dia meningkat ataupun menurun? Kamu boleh tengok kat sini. Asalnya dia rata dan makin lama makin cerun. So makin cerun bermaksud kecerunan dia bertambah, so gradient dia increases. Kalau yang ni pula, asalnya dia cerun kepada, kamu boleh tengok dia makin landai. So makin landai bermaksud gradient dia berkurang. Bila gradient berkurang, velocity pun berkurang. Okey. So biasanya graf x against t yang macam ni, yang melekuk ni, yang macam ni, melekuk ni, akan menghasilkan velocity yang meningkat ataupun menurun lah. Dia bukan constant velocity. Macam ni tadi, bila x dia garis lurus, velocity dia adalah constant. Tapi yang ni, x t dia lengkuk. So v dia akan jadi garis lurus lah, sama ada menaik ataupun menurun. So bila v menaikkan ataupun menurun macam ni, straight line yang menaik dan menurun, dia akan menghasilkan constant acceleration. Okay. Kalau constant velocity akan menghasilkan kosong acceleration. So bila v dia menaik akan menghasilkan acceleration, bila v dia menurun akan hasilkan deceleration. Okay. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.